Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran fiqh hari ini, Ustazah akan terangkan tentang tajuk tayamum. Jadi, kamu semua pernah dengar tak perkataan tayamum ni? Okey, kalau tak pernah dengar, Ustazah akan terangkan. Okey, ini adalah perbualan antara seorang murid dan ustaznya. Jadi, situasi di sini adalah murid tersebut dia sakit tangan dan tangannya tu tak boleh kena air. Kalau kena air, dia akan rasa sakit lah. Jadi murid tu pun bertanya kepada ustaznya, macam mana dia nak berwuduk kalau tangan dia dah sakit kan? Okey, jadi ustaznya pun jawab, murid tu kena bertayamum untuk menggantikan wuduk. Maksudnya murid tadi dia tak perlu berwuduk tapi dia kena bertayamum. Jadi kesimpulannya di sini ada beberapa keadaan yang diharuskan untuk kita bertayamum. Maksudnya kita tak perlu berwuduk. Okey, keadaan yang pertama ialah bertayamum apabila kita sakit dan tidak boleh berwuduk. Macam tadilah, kita rasa sakit dan kita tak boleh nak ambil air wuduk. Jadi kita kena bertayamum. Okey, keadaan yang kedua untuk kita bertayamum adalah apabila tiada air. Okey, masa tak ada air, kita kena bertayamum. Okey, contohnya dekat rumah kamu tak ada air. Jadi kamu nak ambil air wudu, nak solat Zuhur ni tapi tak ada air. Jadi kamu kena bertayamum. Okey, lepas kamu dah bertayamum tu barulah kamu pergi solat Zuhur. Okey. Seterusnya keadaan bertayamum adalah ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Jadi air jadi dekat rumah dia ada air tapi airnya sikit sangat. Maksudnya air tu cukup untuk dia minum je. Untuk dia ambil air wuduk tak cukup. Jadi dia perlu bertayamum. Okey, seterusnya ketiadaan air mutlak. Okey, maksudnya tak ada air lah, dia kena berwuduk, kena bertayamum. Seterusnya adalah cuaca yang terlalu sejuk. Okey, maksudnya tempat tu sejuk sangat. Jadi dia kena bertayamum. Dia tak boleh kena air lah. Kalau kena air, dia menggigil. Dia tak tahan. Kulit dia tu tak tahan. Dia menggigil. Jadi dia boleh bertayamum. Dia tak perlu berwuduk. Okey. So, bahan-bahan yang digunakan untuk bertayamum ni apa sebenarnya? Okey, bahannya adalah menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Sebab itulah bila tak ada air, kita kena bertayamum. Okey. Sebabnya tayamum dia tak menggunakan air, dia menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Okey, so pengertian tayamum. Pengertian ni adalah maksudlah. Maksud tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dengan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Okey, ini yang dimaksudkan tayamum tadi. Tayamum ni bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Okey, ini adalah tayamum yang menggantikan wuduk tadi. Okey, seterusnya kita tengok lafaz niat tayamum. Okey, kalau wuduk ada lafaz niatnya, kalau tayamum pun ada juga lafaz niatnya. Lafaz niatnya ialah nawaitut tayammuma listibahatis solati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey. Nawaitu sahaja aku. At-tayammuma bertayamum. Listibahati untuk mengharuskan. As-solati solat. Lillahi kerana Allah Ta'ala. Ta'ala. Okey, ini adalah lafaz niatnya. Pastikan kamu hafal lafaz niat ni. Seterusnya adalah rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Okey, rukun tayamum ni maksudnya perkara wajib lah untuk tayamum. Jadi yang pertama, niat ketika memulakan tayamum. Okey, maksudnya masa kita nak bertayamum tu, kita kena niat. Niat ni macam tadi. Nawaitu tayammuma listibahatis solati lillahi ta'ala. Yang kedua,
menyapu debu ke muka. Okey, sapu debu ke muka. Yang ketiga, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Tertib ni maksudnya ikut urutan. Maksudnya inilah diikut urutan lah. 1, 2, 3, 4. Ini adalah rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Seterusnya, kaifiat bertayamum. Kaifiat ni adalah cara-cara lah, cara-cara nak bertayamum. Macam mana nak bertayamum? Okey, kalau ambil air wuduk kamu dah tahu kan? Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, telinga, kaki. Itu kaifiat berwuduk. Sekarang ini adalah kaifiat bertayamum. Jadi kaifiatnya sikit je, dia tak banyak. Kalau wuduk banyak, kalau tayamum sikit je, ada 4 je. Okey, jadi kita tengok. Mula-mula sekali, melekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci. Lalu disapukan ke muka. Okey, inilah melekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci. Okey, nampak tu putih-putih. Itu adalah debu lah tu. Debu tu pastikan bersih, suci. Jangan pula pergi pergi ambil debu yang kotor. Kalau kotor tak sah lah solat kita nanti. Sebab najis kan. Okey, jadi kita kena ambil debu yang suci. Okey, ni kan tangan ni lekapkan dekat debu. Lepas dah lekapkan, sapu ke muka. Okey, sapukan ke muka kita. Sapu macam ni lah. Macam kita ambil air wuduk tu kan, kita basuh muka tu kan. 3 kali. Tapi tayamum kita sapukan sekali sahaja. Lepas dah sapukan, kita melekapkan balik. Macam yang pertama tadi. Okey, dicakap kat sini. Melekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci, lalu menyapu tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga ke siku, diikuti tangan sebelah kiri. Jadi kat sini cakap melekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci. Ni dibuat balik macam yang pertama tadi. Lekapkan tangan dekat debu. Lepas tu menyapu tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga ke siku, diikuti tangan sebelah kiri. Okey, lepas tu sapu dekat tangan sebelah kanan. Sekali, lepas tu sapu tangan sebelah kiri pula. Lepas tu dah siap. Itu adalah kaifiat bertayamum. Ada 4 sahaja dia punya apa ni caranya. Lepas dah siap ni, bolehlah pergi nak pergi solat. Itu adalah kaifiat bertayamum. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.